Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali dalam segmen untuk memotivasi diri, mencari pengalaman, membina keyakinan dan juga sama-sama berkongsi pengalaman. Syukur alhamdulillah. Pada kali ini mari kita lihat 3 lagi faktor yang menyebabkan rumah tangga kita bergolak, yang menyebabkan rumah tangga kita menjadi tidak seronok untuk didiami. 3 lagi perkara, dan perkara ini saya rasa sangat penting kerana dia melibatkan perasaan. Perkara pertama menyebabkan pasangan menjadi cemburu, ya. Kita fokus kepada cemburu. Cemburu ini sebenarnya ada 2 perkara, ya. Ada 2 bahagian. Satu yang biasa kita dengar, cemburu buta. Dan satu lagi, cemburu tak buta, cemburu celik. Cemburu buta ini adalah istilah yang diberikan kepada perasaan cemburu yang melulu. Tak pasal-pasal nak cemburu. Itu dipanggil cemburu buta. Cemburu celik ini pula ialah cemburu yang bersebab. Ya, memang sebab nyata. Dan kedua-dua cemburu ini ada baik, ada buruk. Saya tidak menafikan sama sekali cemburu perlu dalam rumah tangga. Rumah tangga yang tak ada perasaan cemburu, rumah tangga yang bebas lepas. Kita kena ada perasaan cemburu. Cemburu pada pasangan kita memang perlu, tetapi jangan yang buta. Kita kena cemburu yang celik. Cemburu orang intelek. Cemburu abad 21. Bukan cemburu tahun 20-an punya. Kalau cemburu tahun-tahun dahulu, itulah dia jadinya. Kalau bergaduh, tarik rambut, ya, baling pinggan. Berlaku, ya, pada zaman-zaman dahululah yang biasa saya lihat dan saya tengok. Dan pada waktu ini, cemburu bahkan lebih dahsyat lagi, walaupun dilalui oleh orang-orang yang intelek, orang-orang yang mengatakan berpendidikan. Tetapi cemburu pada abad ini pun, kalau kita lihat, Masya Allah, ya, perilaku orang yang cemburu ini kadang-kadang sukar diterima oleh akal kita. Tuan-tuan penonton sekalian, saya nak kongsi satu pengalaman, kisah benar. Ini benar-benar terjadi pada abad ini. Seorang suami terlampau cemburu kepada isterinya sampai dia memberi syarat kepada isterinya, Minah, engkau kalau naik kereta dengan aku, jangan toleh kiri kanan. Bayangkan tuan-tuan, tak boleh tengok kiri dan kanan. Maknanya mesti tengok straight aja di depan. Bukannya memandu. Isteri duduk di sebelah, suami yang memandu. Tapi tak boleh tengok kiri dan kanan. Kerana apa tu? Kerana suami terlampau cemburu. Masya Allah, saya ingatkan ini cerita kartun, ya, ataupun drama, tetapi benar-benar berlaku. Dan perkara ini disampaikan sendiri oleh isteri itu kepada saya. Bayangkan tuan-tuan, bagaimana kita menginyaya pasangan kita begitu sekali. Takkanlah sampai nak tengok kiri kanan pun tak boleh, ya. Kadang-kadang di tepi dan kiri kanan kita itu mungkin ada perkara-perkara yang menarik untuk kita lihat bersama-sama. Sama-sama untuk mendapatkan keyakinan diri, kebahagiaan diri, keceriaan diri. Apa salahnya? Tetapi itulah akibatnya kalau terlampau cemburu. Sampaikan isteri nak menoleh pun tak boleh. Saya tidak nafikan cemburu perlu dalam rumah tangga. Sebab kalau tak cemburu jadi macam ayam, ya. Ayam siapa pun boleh. Kita tak nak macam tu. Sebab kita manusia, kita perlu hidup yang lebih meyakinkan kerana kita adalah insan. Kadang-kadang ayam pun kalau saya perhati, ada juga nilai cemburunya, ya. Kadang-kadang si jago kejar si jago lain kerana cemburu. Si jago tu mengacau isteri dia, cemburu juga. Itu ayam. Apakah lagi manusia? Manusia memang wajar cemburu, tetapi biarlah berandaskan syariat. Itu yang kita mahu. Kalau cemburu-cemburu yang buta ini, itu tidak wajar berlaku. Kerana itu akan menyebabkan pasangan kita menderita hidupnya. Dan saya ingin berkongsi dengan satu pengalaman juga.
yang mana telah dilukiskan oleh ilustrator saya berkenaan dengan cemburu ini. Ia adalah salah satu puncanya. Punca yang pertama ialah cemburu kerana prestasi yang tidak begitu meyakinkan oleh pasangan. Dan pasangan bila merasakan bahawa pasangannya itu tidak ada prestasi yang meyakinkan, perasaan cemburu akan wujud. Mari kita lihat apa yang ada disediakan di sini. Kita lihat di sini. Kartun itu, ya, suaminya berkata, "Sekali lagi aku nampak kau tidur kat sebelah isteri aku, siap kau." Aku jealous, tahu tak? Bayangkan tuan-tuan. Ya, walaupun kartun ini mungkin tak terjadi dalam kehidupan kita yang sebenar, tetapi ia ada satu sindiran yang menunjukkan memang ada manusia yang cemburu buta. Ya. Takkanlah kucing tidur sebelah isteri pun nak dipersoalkan. Tapi ini berlaku. Maka sama-sama kita cuba elakkan perkara begini. Dan perkara yang menyebabkan cemburu ini adalah seperti saya tegaskan tadi. Yang pertama, prestasi. Prestasi pasangan kurang meyakinkan. Ya. Prestasi pasangan kurang meyakinkan, itu menyebabkan ada perasaan cemburu, ya, suami nak cari lain ataupun isteri nak cari lain. Di situlah timbulnya perasaan curiga, mencurigai. Dan ini semua akan menyebabkan rumah tangga kehilangan serinya. Dan sama-sama kita cuba bentuk, sama-sama cuba kita lihat nanti pada 2 poin yang berikutnya, bagaimana kita nak mengelakkan perasaan-perasaan sedemikian dalam rumah tangga kita. InsyaAllah kita kembali. Kita masih bercakap tentang cemburu. Dan cemburu ini, seperti saya tegaskan tadi, bahawa kadang-kadang cemburu perlu untuk mematau diri kita. Tetapi cemburu yang keterlaluan menyebabkan hilang seri rumah tangga itu. Kita sebenarnya, oleh kerana kehidupan kita itu begitu canggih, pada abad yang kita lalui bersama ini, menyebabkan seharusnya, ya, semestinya kita ada cemburu yang intelek. Kita kena merasakan bahawa diri kita berhak sepenuhnya kepada pasangan kita. Dan demikian juga pasangan itu terhadap diri kita. Apabila perasaan ini sama-sama timbul dalam diri dan juga rasakan bahawa itulah dia hak mereka yang mutlak, maka dengan itu kita boleh memantau kehidupan kita dengan lebih sempurna, insya-Allah. Dan perkara kedua yang menyebabkan cemburu ini timbul, sebenarnya banyaklah, ya. Sebenarnya banyak macam mana cemburu itu boleh timbul, tetapi saya telah saring-saringkan dan saya cuba padat konsaiskan sehingga menjadi 3 saja. Yang mana selebihnya itu boleh kita perkembangkan, boleh kita semak-semak diri kita di mana sebenarnya yang telah kita lakukan. Perkara kedua ialah apabila pasangan kita sering menjadi perhatian. Ini pun ada masalah, ya. Apabila pasangan kita sering menjadi perhatian di mana pun dia berada. Kalau kita berjalan di pasar, orang sering melihat isteri kita, ya, kita pun rasa cemburu juga, ya. Sebab apabila sentiasa sangat menjadi perhatian, kita takut isteri kita juga yang akan tergoda. Bukan saja orang yang tergoda pada dia, isteri kita juga tergoda. Demikian juga kita, suami. Ya, kalau kita sering mendapat perhatian daripada luar, barangkali takut-takut kita juga pun hilang diri sebentar dan menyebabkan kita pergi kepada satu arah yang tidak sewajarnya. Dan yang ini juga, ya, saya ingin berkongsi satu ilustrasi yang telah dilukis oleh ilustrator berkenaan dengan cemburu yang menyebabkan pasangan kita menjadi perhatian. Kita lihat kartun yang ditayangkan. Ada satu hamba Allah yang melihat pasangan kita. Apa dia kata? Itu artis sensasi Era Baizura. Dan kemudian ada orang lain pula menyebut, lelaki itu boyfriend dia ke? Tak padan langsung. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita lah suaminya tu, bagaimana rasa apa yang akan kita rasa pada waktu itu. Dan yang orang yang ketiga pula cakap, macam pinang digilis komuter, dengan gelak ketawa pula tu, ya. Dan jika inilah berlaku dalam rumah tangga kita, di mana bila kita berjalan dengan isteri atau pasangan-pasangan kita, kita menjadi perhatian dan juga mendapat komentar-komentar yang tidak berbayar itu,
sudah tentu perasaan cemburu kita akan muncul. Dan apabila perasaan itu muncul, kita kena ingat bahawa kita ini memanglah terpaksa lalui keadaan-keadaan demikian sebab kita hidup dalam masyarakat. Kita bukan hidup bersendirian. Rasakan pada diri bahawa aku yang dapat pasangan itu, aku yang dapat isteri itu, ataupun isteri kata aku yang dapat suami itu. Dalam ramai-ramai manusia, aku yang dapat. Tak hebatkah? Walaupun orang kata kita ini mungkin tidak cukup sifatnya, ataupun kita ni kurang handsome-nya, tetapi di kalangan orang yang sebegitu ramai, kita yang berjaya, kita yang mendapat. Tidakkah itu satu keistimewaan yang patut kita banggakan? Dan perkara ketiga yang menyebabkan perasaan cemburu ini muncul ialah gerak-geri yang mencurigakan. Ya, gerak-geri yang mencurigakan ini mungkin dilakukan oleh pasangan kita, sama ada isteri ataupun suami. Contohnya, isteri berbual dengan panjang lebar di telefon, ataupun menyimpan sesuatu rahsia yang tidak mahu dikongsi bersama. Apabila telefon berbunyi, terutamanya telefon tangan, lari masuk dalam bilik air, kunci bilik air dan berbual panjang di dalam bilik air. Ataupun di dalam bilik, membawa beberapa peralatan yang disembunyikan. Dan perlakuan-perlakuan yang mencurigakan ini boleh menyebabkan cemburu muncul. Dan kalaulah dia muncul, tuan-tuan, kita sebenarnya kena lakukan sesuatu supaya cemburu buta tidak menimbulkan bahaya. Supaya cemburu buta tidak menyebabkan malapetaka. Banyak kes, tuan-tuan. Banyak kes, sama ada yang saya handle ataupun yang kita baca di akhbar. Kebanyakan kes-kes yang menyebabkan pertumpahan darah. Bukan setakat perceraian. Pertumpahan darah adalah disebabkan oleh cemburu. Nampaknya mudah, nampaknya mudah. Tetapi itulah dia bahananya. Sekalau kita tidak berupaya memantau diri kita sendiri supaya perasaan cemburu bertukar menjadi perkara yang seronok untuk sama-sama kita lalui. Kita kembali kita kepada membicarakan perihal cemburu ini. Dan saya nak tegaskan perkara yang ketiga, iaitu perbuatan yang mencurigakan. Kes benar-benar terjadi. Saya menerima banyak email daripada suri rumah kebanyakannya. Dan kes yang saya temui baru-baru ini ialah tentang suami sering masuk ke dalam bilik air selama berjam-jam lamanya. Dan apa yang dibuat di dalam bilik air tidak lain adalah berbual melalui telefon tangan. Ini bukannya cerita dongeng. Ini cerita benar yang saya sendiri temui, hasil daripada laporan yang diberikan oleh para isteri kepada saya melalui email dan juga ada yang melalui telefon. Mengapa hal-hal demikian berlaku dalam rumah tangga kita? Ini semua menyebabkan hidup kita, rumah tangga kita menjadi tidak seronok lagi untuk didiami. Dan cemburu ini, mengapa tidak kita jadikan dia sebagai satu garis panduan? Mengapa tidak kita jadikan dia sebagai sepadan, yang boleh mengawal diri kita ataupun pasangan kita daripada kita berasa cemburu dan merasakan bahawa diri kita telah tidak dipedulikan lagi. Bukankah itu satu kemalangan? Bukankah itu satu benda yang sangat rugi yang kita lakukan dalam rumah tangga kita? Mengapa harus cemburu buta? Cemburu intelek tidak mengapa, tetapi cemburu yang menyebabkan kita kehilangan gerak laku kebebasan diri ini pun sebenarnya ada masalah yang menyebabkan kita tidak boleh menjadi seperti manusia yang sebaiknya. Cuba kita lihat, cuba kita perhatikan ketiga-tiga perkara yang saya sebutkan yang tadi. Mengapa perasaan cemburu, 3 sebab rasa cemburu muncul dalam sesebuah rumah tangga, iaitu yang pertama, prestasi diri tidak meyakinkan. Sama ada suami ataupun isteri, prestasinya agak lemah. Saya harap sidang penonton faham apa yang saya maksudkan prestasi itu. Sebab perkara-perkara begini memang penting dalam rumah tangga. Kita kena akui, kita kena belajarlah, ataupun kalau perlu sangat kita kena berubatlah.
Ya. Sebab apa prestasi ini menyebabkan timbulnya rasa di dalam hati, perasaan tidak puas hati. Ya. Perasaan tidak puas hati ini tidak ada siapa yang tahu. Dan perkara begini pun kalau nak diceritakan kepada orang lain, amat memalukan. Sebab itulah kadang-kadang bila perasaan ini muncul, kita kena cuba berbincang. Ya, cuba berbincang dan jangan pendam saja. Bila pendam, ya, kalau telah suami itu prestasinya tidak meyakinkan, dia akan ada rasa cemburu kepada isteri dia. Terlebih-lebih lagi kalau isterinya yang jenis bekerja, sudah tentu dia akan menimbulkan banyak prasangka, dan prasangka-prasangka ini boleh menyebabkan pergolakan berlaku. Dan sekiranya cemburu itu tadi tak boleh nak dikawal lagi, dia boleh melakukan sesuatu yang luar dugaan. Kalau itu berlaku, alangkah malangnya hidup kita. Sebab kita ini hidup, matlamat kita adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalaulah hidup kita ini menjadi derita, padahal melalui perkahwinan kita sepatutnya lebih banyak mendapat pahala, membina kehidupan kita bersama anak-anak dan sebagainya. Bukankah itu satu kemalangan, satu perkara yang sangat rugi yang telah kita lakukan dalam hidup kita? Dan perkara yang kedua yang perlu kita perhatikan, kalau pasangan kita menjadi perhatian orang, maka gantikan perasaan cemburu itu dengan rasa bangga, rasa gembira, kerana orang menaruh perhatian kepada pasangan kita dan kitalah yang berjaya mendapatkannya. Kitalah hero-nya. Kitalah yang terhebat di dunia ini. Satu-satunya insan yang boleh mendapatkan seorang yang menjadi perhatian sekian ramai orang. Jadikan begitu. Jangan jadikan cemburu juga. Lama-lama cemburu, kalau dia dah besar sangat, nanti dia akan bertindak sesuatu yang luar dugaan. Dan perkara ketiga yang kita perlu perhatikan ialah punca cemburu ialah gerak-geri yang mencurigakan daripada pasangan kita. Dan pasangan kita sebenarnya, selain daripada dia harus mengetahui bahawa perkara yang mencurigakan itu akan menyebabkan rumah tangga tidak stabil, dia juga sebenarnya memberikan satu peluang supaya pasangan mengambil tindakan. Dan kita sebenarnya apabila kita mengambil tindakan pada pasangan kita yang mencurigakan itu, bertindaklah mengikut perilaku yang sempurna, bagaikan orang yang siuman, bagaikan orang yang intelek, ya. Sebab kita hidup pada zaman serba canggih seperti hari ini, tidak haruslah ada tindakan-tindakan yang tidak menunjukkan kematangan dan kepintaran kita. Mari kita sama-sama sudahi segmen kita pada kali ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang cemerlang, orang yang dapat menjalani kehidupan kami dengan amat baik sekali, ya Allah. Dan Allah, ya Tuhan kami, kekalkanlah kami sebagai orang Islam, kekalkanlah kami sebagai pasangan yang bahagia. Jadikanlah anak-anak kami orang yang sentiasa mengikut kata-kata kami. Dengan itu, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sempurna, sesempurna-purnanya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.